Assalamualaikum. Macam biasa, saya selalu katakan kalau saya pergi jogging, saya akan balik dengan idea-idea baru. So, topik kita hari ini, 5 kriteria pemilihan taska. Sebelum tu, check out e-book saya yang terkini di ruang yang saya sediakan ni. Okay? Alright. Okay. Boleh kita mulakan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, 5 kriteria pemilihan taska. Saya pilih tajuk yang saya dah kupas 2 kali dalam masa 4 tahun di dalam blog dan di dalam saya punya YouTube channel ni sendiri. Tetapi memandangkan terkini kita ada banyak penyakit-penyakit baru, bukan lagi COVID-19, kita ada monkeypox, kita ada student punya HFMD, okay? Dia kembali penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kanak-kanak ni. So, saya rasa terbawa, terpanggil untuk nak sharekan 5 kriteria pemilihan taska mengikut keadaan kita yang terkini. Okay? So, boleh gunakan points yang saya share ni in case ada ibu bapa yang nak pilih taska buat masa ni untuk anak-anak dia, dan boleh juga ibu-ibu bapa lain yang nak pilih ataupun dah membuat pilihan masing-masing, tambah poin anda sendiri di ruangan komen. So, mari kita mulakan. Perkara pertama yang kita kena tengok bila kita nak pilih taska untuk anak-anak kita ialah ciri-ciri keselamatan. Benda ni paling penting. Ciri keselamatan ni luas maksudnya. Kita kena tengok ada ke tak fire extinguisher, ada ke tidak emergency exit, ada ke tidak praktis sekiranya apa-apa berlaku. Memanglah kadang-kadang bila kita kata taska, boleh jadi toddlers, boleh jadi anak kecil, boleh jadi budak-budak yang tak berjalan, bayi-bayi, kanak-kanak yang masih tak boleh berjalan lah maksudnya kan. Tapi ada juga anak-anak yang dah faham bila kita cakap apa patut buat, dia dah faham. So, benda ni perlu untuk diberitahu kepada anak-anak ni. Alright. Selain daripada tu, ciri-ciri keselamatan pada bangunan pun penting juga. For example, okay, ini banyak ibu bapa terlepas pandang, pengudaraan. Pengudaraan tu penting juga ya, sebab setiap murid tu dalam setiap anak-anak dalam taska tu kadang-kadang bukan semuanya sihat. So, tak sihat tu satu hal, mungkin dah diasingkan, tetapi because of air circulation yang tak cantik, tak baik, tak elok, so dia akan mengganggu anak-anak yang sihat ni. So, air circulation sangat penting. Alright. So, ni antara ciri-ciri keselamatan yang kita boleh look into. So, ibu bapa yang ada banyak lagi poin tentang ciri keselamatan, boleh share di ruangan komen. Sebab apa? Bila kita kata keselamatan, setiap orang ada definition keselamatan. Okay? Nak tengok ada barang-barang bahaya ke, barang-barang tajam, benda-benda macam tu. Lantai basah pun boleh jadi isu dalam topik-topik keselamatan kan. Alright, so yang kedua ialah periksa amalan kesihatan premis tersebut. Amalan kebersihan, periksa ataupun perhatikan amalan kebersihan yang dilakukan oleh premis tersebut. Sebagai contoh, okey, ni ramai terlepas pandang. Premis yang taska ni ada kantin kan, ada penyedia makanan. Adakah mereka disuntik dengan typhoid? Okay, itu perlu tu. Alright. Kebersihan yang lain, bagaimana sisa makanan diselenggara, bagaimana bagaimana diapers anak-anak dibuang. Okay. And then toilet, sebab kita kena faham, kadang-kadang kita punya toilet training kepada anak kita bagus dah ni, tapi bila dia pergi join grup-grup dekat taska ni, dia punya disiplin merosot dekat situ. So, yang tu kenalah ibu bapa perhatikan supaya you tak ada masalah nak retrain balik anak ni. Kadang dia dah pergi
sekolah bukannya dia pick up new lesson, dia juga bawa bad habits tu balik rumah. So kena perhatikan, right? So yang ketiga ialah nisbah guru kepada murid. Ni besar konsep kesihatan dan keselamatan ketika memilih taska when it comes to nisbah guru kepada murid. Sebab cikgu pun manusia. So kalau kita terlalu load cikgu ni dengan banyak anak murid, yang menjadi risikonya adalah anak-anak kita sendiri. Okay, so itu yang ketiga. Yang keempat, yang ini tak ramai orang tahu, tapi bolehlah saya nak leak out sikit lah, alright, sebagai panduan. Okay, kita kena tengok first time visit kita ke tempat tu, first time kita datang tu, kita kena tengok anak-anak orang lain tu sedang buat apa. Sedang belajar ke, sedang bermain, atau sedang makan, fine, biasa. Kita tak boleh nak gauge sangat. Yang boleh kita gauge ialah makanan, jenis makanan yang diberi. Tetapi aktiviti yang first time kita datang, kita tengok anak tu buat apa, dekat situ will determine apa proses pembelajaran yang berlaku di dalam tempat tu. So pembelajaran pun kita nak tengok ada rest time tak, sebab anak murid yang besar kecil-kecil ni dia punya attention span sikit, okay, pendek. Jadi kita tak boleh push timetable dia macam adults. Okay, so 4 jam kalau ada 3 atau 2 lesson, atau yang sebaiknya 3 lah kan, that will be good enough. Okay, yang selainnya adalah transition, untuk dia makan, untuk dia break, untuk dia snack time is okay, normal. Okay, and avoid situation where anak kita tak minum di dalam taska, sebab budak-budak dia tak tahu nak cakap dia haus apa semua, tapi benda tu sangat penting. Alright, yang terakhir ialah makanan. So makanan sangat penting sebab sebagai orang Islam kita nak yang halal. Walaupun orang boleh kata okay, dia provide halal, tapi siapa yang provide tu, itu penting sangat. Okay, saya ada experience yang mana premis tu memanglah boleh masuk Muslim dan non-Muslim. Makanan dikatakan halal, okey, tapi penyedianya bukanlah orang Islam. Jadi parents tak tahu, tapi sebagai orang yang melihat, saya tahu. So dekat situ ada problem lah kepada ibu bapa yang very concern tentang makanan anak, sebab makanan menjadi darah daging kita kan. So benda tu sangat penting. So okey, itu tadi 5 kriteria pemilihan taska. Yang pertama, cek keselamatan, ciri-ciri keselamatan bangunan, kemudahan keselamatan. Okey, yang kedua, perhatikan amalan kebersihan. Alright. Yang ketiga, nisbah guru dan murid. Yang keempat, anda tengok apa dia aktiviti anak murid semasa first time visit anda ke tempat itu. Dan yang terakhir ialah makanan yang halal dan thayyib. Okay, so kongsikan video ni. Semoga ibu bapa lain yang sedang pilih dapat manfaat. Dan kalau ada kekurangan, tolong tambahkan, sebab topik ni sangat menarik dan luas dia punya skop. Okay, Assalamualaikum.